Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum apa-apa, kita mulakan kelas kita dengan bacaan Al-Fatihah. Okey, tengok buku. Tengok buku awak. Unit 3, muka surat 29. Okey, unit 3 adalah unit pasal manusia. Okey, tengok gambar ni, muka surat 29 ni, tengok. Ini gambar orang tengah makan anggur. Okey, anggur tak boleh bercakap dia just cuma ilustrasikan saja. Okey. Jadi tengah makan anggur. Okey. Mula dia anggur ni dia bulat lah. Lepas tu dia kunyah, dia akan jadi macam cecair. Macam biasa kita makan anggur lah. Kalau kita mau kunyah dia akan rasa jadi cecair. Okey, kita kunyah guna apa? Kita kunyah guna gigi. Okey, siapa sini giginya dah ada yang patah angkat tangan. InsyaAllah Ustaz dah ada gigi patah Semua badan kita ni dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala cakap dalam Al-Quran sendiri, kalau nak tengok kebesaran Allah ni tak payah jauh. Tengok dalam diri kita sendiri saja. Salah satunya cara kita melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala ialah gigi. Gigi kita ni Allah jadikan dia berbeza-beza. Okey, gigi manusia tak ada yang sama tak ada yang sama bentuk, tak ada yang serupa. Sama juga macam cap jari. Cap jari manusia pun tak ada. Cap jari manusia ni tidak ada seorang pun yang sama cap jarinya dengan orang lain. Okey, gigi juga ada fungsi dan gigi juga ada jenis dia. Okey, jenis gigi kita ada 3 saja. Yang pertama gigi taring, gigi geraham, gigi kacip. Okey. Gigi taring inilah. Kita ada 2 gigi taring. Yang macam cerita vampire Pontianak tu kan. Yang itu gigi taring ni lah. Gigi taring. Gigi taring fungsinya mengoyakkan makanan. Contoh kita nak makan daging yang keras kan, kita nak makan peha ayam kan, itu fungsinya mengoyakkan makanan. Gigi geraham ni belakang ni. Gigi geraham ni fungsinya melumatkan makanan. Sebab tu Nabi suruh kita kunyah makanan selumat-lumatnya. Kenapa? Sebabnya supaya makanan tu senang dihadam. Kita pun taklah kita sembelit. Kalau kita kunyah lama-lama, makanan tu jadi lumat, dia jadi senang dihadam. Okey, Nabi suruh lumat makanan, bukan Nabi suruh kunyah banyak-banyak, bukan suruh kunyah saja. Okey, apa yang Nabi buat ni dia ada hikmah dia. Okey, seterusnya ialah gigi kacip. Gigi kacip ni yang bagi depan ni, bahagian depan ni. Bahagian depan ni untuk memotong makanan. Okey, 3 saja gigi ni. Seterusnya adalah pergi muka surat struktur gigi. Okey, struktur gigi kita biasanya ada 5 lah, ni lah, ada 5. Okey, Ustaz pernah buat pembedahan pembuangan saraf gigi kat depan ni, gigi Ustaz ni. Pembuangan saraf gigi. Jadinya gigi Ustaz yang dekat depan ni satu ni dia dah mati lah. Dia dah tak berfungsi, just melekat sebagai gigi sahaja. Tak berfungsi, dah tak rasa sakit kalau dicucuk. Kalau pecah giginya lah. Okey, yang Ustaz punya pembedahan dulu dia buang ni semua ni. Ni saraf ni semua dibuang. Ni yang biru, merah, kuning ni semua dibuang. Ditubuk di tepi ni. Tubuk sini ke Ustaz tak ingat? Tubuk sini kot, tubuk sini dibuang. Sebab Ustaz gigi depan, dia tubuk belakang gigi. Dia pecahkan gigi tu dia buang. Ni semua ni. Okey, ni keratun rentas gigi lah. Yang luar sekali ni kita panggil enamel. Yang dalam sikit ni dentin. Yang ni gusi lah, gusi lah. Saraf ni saraf. Saraf yang warna kuning. Salur darah yang ni, salur darah yang biru dengan merah. Kita ada 5 saja. Sebab tu kalau kita sakit gigi, kita akan rasa, okey, Nabi kata salah satu sakit yang paling sakit dalam dunia ni antaranya sakit gigi. Okey, yang kedua mengandung, yang ketiga matilah. Yang paling sakit dalam dunia lah. Antaranya sakit gigi lah yang paling sakit. Nabi punya sakit adalah kesakitan 2 orang lelaki. Jadi maksudnya kalau Nabi sakit Nabi tu adalah sakit yang mampu ditampung oleh 2 orang lelaki. Dia punya sakit, satu sakit. Okay, jadi kita kena selalu berselawat lah. Nabi kan dah banyak ajar kita kan. Cara pembersihan gigi yang Nabi ajar bersugi. Bersugi pakai kayu sugi lah. Kalau tak ada kita berus gigi. Okay, sebab tu Nabi kata, Nabi siap pesan setiap kali kita nak solat kita kena bersugi.
Jangan jangan awak pelik pula kalau ada pakcik-pakcik kat surau ke dekat masjid ke. Kenapa pakcik ni makan kayu ni? Dia bukan makan kayu dia bersugi, dia amalkan sunnah. Okay, ni adalah kita punya struktur gigi, ada 5 saja, tak ada 6 Okey, seterusnya ialah gigi susu dan gigi kekal. Okey, gigi susu ni gigi yang boleh tanggal dan boleh tumbuh semula. Gigi kekal ni kalau dia tanggal ataupun dia patah, dia tak boleh tumbuh. Yang ada gigi kekal, contohnya orang dewasa macam ustaz, macam ayah awak, macam ibu awak, dah ada gigi kekal. Okey, gigi susu pun, gigi susu dengan gigi kekal dia ada beza set dia. Okey, gigi susu ada 20 batang sahaja. 20 batang gigi susu ada 20 batang sahaja. 8 batang gigi kacip. Gigi kacip ni lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 batang gigi taring 1, 2, 3, 4. Dan 8 batang gigi geraham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, gigi geraham. Kalau gigi kekal, 8 batang gigi kacip, depannya 1, 2, 3, 4, bawah 1, 2, 3, 4. 4 batang gigi taring 1, 2, 3, 4. Dan 20 batang gigi geraham. Ni, belakang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dekat atas pun 5, 5, 5, 5, 5. Okey. Lapisan enamel dan dentin agak nipis. Okey, sebab tu kalau gigi susu patah, awak tak rasa sakit. Awak rasa sakit juga, tapi tak sesakit orang yang ada gigi kekal. Okey, gigi kekal ni lapisan enamel dan dentin dia tebal. Sebab tu kalau orang dewasa sakit, dia lagi sakit daripada budak-budak sakit gigi. Okey. Saiz gigi kecil dan gigi kurang kuat. Sebab tu gigi awak ni mudah patah. Kalau awak banyak makan gula-gula, banyak makan benda manis, gigi awak mudah patah dan mudah reput. Sebab saiz gigi awak kecil. Seterusnya kalau gigi kekal ni, saiz gigi dia lagi besar. Okey, saiz gigi susu ni gigi yang tidak kekal. Gigi awak semua ni semuanya akan tercabut, tertanggal. Dia akan tumbuh berlapis lah. Nanti dia tanggal. Mula tumbuh pada usia 6 bulan dan lengkap pada usia 3 tahun. Dia akan mula tumbuh pada 6 bulan. Lepas tu dia akan lengkap. Lengkap ni bukannya awak habis, lepas 3 tahun awak habis gigi susu tak. Dia lengkap tumbuh sepenuhnya lah. Tumbuh semua ni 20 batang ni sampai awak umur 3 tahun. Baru dia boleh tumbuh semua. Yang ni berumur daripada 6 tahun sampai awak umur 21 tahun. Baru semua tumbuh. Sebab tu ada yang macam tahun 2, tahun 3 dia tumbuh, dia patah gigi depan, dia akan tumbuh lagi gigi depan dia, gigi kacip dia. Inilah setnya. Untuk itu sahaja hari ni. Itu sahaja hari ni. Hari ni Ustaz nak awak buat latihan je. Yang pertama latihan buku ni, buku aktiviti. Buku aktiviti. Latihan yang pertama muka surat 10. Muka surat 10. Muka surat 10 sampai muka surat 13. Yang pertama latihan awak. Bunyi macam banyak sikit saja. Awak cuma perlu tandakan betul, tandakan right atau pangkah sahaja. Yang muka surat 10 dan 11 tandakan right atau pangkah sahaja pada kotak yang disediakan. Muka surat 12 awak kena lukis. Lepas tu lukis dan labelkan bahagian pokok cili. Muka surat 13 adalah awak kena lakarkan. Mula-mula nombor 1 tandakan right bagi lakaran bikar yang betul pada ruang. Okey, lakaran bikar yang betul Yang kedua, lengkapkan lakaran peralatan sains berikut dalam ruang di bawah. Yang ni awak lengkapkan. Yang ni awak akan lengkapkan Lengkapkan lakaran. Apa yang tak ada. Okey, yang putus-putus tu awak akan sambung. Okey, seterusnya ialah latihan awak muka surat 17 sampai 21 yang kedua. Muka surat 17 awak kena namakan jenis gigi. Gigi tadi kita dah belajar. Gigi ada 3 jenis sahaja. Awak kena tuliskan 3 tu. Apa nama dia? Yang kedua, padankan gigi dengan fungsinya. Muka surat 18, padankan jenis gigi dan fungsi gigi. Muka surat 19, tandakan right pada jenis gigi yang betul mengikut fungsinya. Okey, tengok gambar. Muka surat 19, tengok gambar, lepas tu tengok apa dibuat. Lepas tu tandakan mana satu gigi saja. Satu sahaja gigi Tandakan satu, tandakan right saja. Okey, yang ke-20, lengkapkan lakaran struktur gigi dan labelkan. Macam tadi lah struktur gigi kita tu. Awak kena lakarkan, awak kena lengkapkan lakaran. Lepas tu
letakkan label tu dekat mana. Saraf dekat mana, dentin dekat mana, animal dekat mana, salur darah dekat mana, dan gusi tu dekat mana. Dan yang terakhir sekali adalah set gigi manusia, muka surat 21. Yang pertama set macam tadi lah, set gigi susu dengan set gigi kekal tu lah. Awak kena salin semula. Persamaan dia apa? Persamaan dia tengok balik. Tengok semula apa persamaan dia. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Jangan lupa buat latihan. Latihan tu bunyi banyak tapi sikit je. Percaya je kat Ustaz. Okey? So, sehingga berjumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.